Nampaknya kali ini Bersatu benar-benar mean business. Sekarang ini, macam saya katakan pagi tadi, bola berada di kaki ROS dan berada di kaki Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Malam ini saya tidak berniat untuk berceloteh panjang-panjang sebab malam ini saya ada urusan lain dengan keluarga, insya-Allah. Cumanya saya ingin menyambung perbahasan kita pagi tadi berkenaan dengan mesyuarat tergempar bersatu yang antara lain telah meluruskan pindaan perlembagaan mereka yang bakal menyaksikan 6 orang katak itu akan dilucutkan keahlian. Bermaksud mereka ini akan terpaksa mengosongkan kerusi. Sekarang ini tuan-tuan sekalian, macam saya katakan juga pada pagi tadi, bola terletak kini di kaki ROS sama ada mereka ingin meluluskan pindaan ini ataupun tidak, dan juga terletak di kaki Datuk Seri Anwar Ibrahim sama ada beliau benar-benar akan meminta mereka ini mengosongkan kerusi ataupun tidak. Sebab sekarang ni macam saya katakan pagi tadi, Anwar berada keadaan ditelan mati katak, di luar mati kutu. Kalau dia kata tak perlu kosongkan kerusi, selepas ini backlash, MP Barisan Nasional mungkin akan bertindak benda yang sama dan beliau tak boleh buat apa-apa. Tetapi kalau kerusi itu diminta untuk dikosongkan, bermaksud berkemungkinan besar tidak akan ada lagi 2/3. Tetapi macam saya katakan tadi, saya tak nak bercuti panjang-panjang. Tadi saya telah melaporkan berkenaan dengan mesyuarat agung itu. Kini saya akan bawa kepada anda ucapan yang penuh juga daripada Presiden Bersatu dan juga mantan Perdana Menteri iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin pada persidangan tersebut untuk anda nilaikan. Jemput tonton dan jangan main-main kerajaan sekarang ini bersatu tengah mengamuk. Padan muka dengan anda. Pertama-tamanya saya ingin merakamkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang yang amat berbahagia ini kita dapat berhimpun di sini. Diizinkan untuk mengadakan persidangan agung khas yang amat penting untuk meminda perlembagaan parti. Untuk itu saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada seluruh perwakilan yang hadir daripada seluruh bahagian-bahagian yang layak, dan ini membuktikan suatu komitmen saudara-saudari yang sayangkan parti, setia kepada perjuangan parti kita. Syabas dan tahniah saya ucapkan. Terima kasih juga kerana satu sen pun tidak ada dikeluarkan oleh pihak ibu pejabat untuk mempelawa saudara datang ke sini, tapi atas niat ikhlas untuk sama-sama saudara hadir pada hari ini. Kita berhimpun pada petang ini adalah satu detik peristiwa yang penting dalam sejarah parti kita, iaitu hasrat kita untuk meminda perlembagaan parti kita yang harapnya akan diluluskan dalam perhimpunan agung khas ini, yang bertujuan untuk menyelaraskan peruntukan perlembagaan bersatu kita ini dengan perkara 49A Perlembagaan Persekutuan mengenai undang-undang anti lompat parti. Dengan pindaan ini insya-Allah setiap ahli bersatu yang dipilih sebagai ahli parlimen ataupun ahli Dewan Undangan Negeri dalam pilihan raya akan terhenti keahlian dengan serta-merta, ataupun dalam bahasa Inggerisnya cease to be a member, jika mereka menyatakan sokongan kepada mana-mana pihak yang bertentangan dengan arahan ataupun pendirian parti. Setuju? Setuju luluslah lepas ni. Kita terpaksa membuat pindaan ini, saudara-saudari tahu, ialah kerana terdapat 6 ahli parlimen bersatu yang khianat kepada perjuangan parti kita dengan menyatakan sokongan kepada musuh parti kita tanpa mereka keluar parti. Patut mereka keluar lah, betul tak? Tak nak keluar. Tapi sokong Madanun. Saudara sokong Madanun. Dalam kenyataan yang mereka buat, mereka mengatakan mereka mengaku setia kepada parti, sokong presiden parti. Tetapi dalam
keadaan dan masa yang sama menyokong musuh parti kita ini. Siapa musuh kita? Ini suatu hipokrisi. Mereka yang buat begini adalah hipokrit, pengkhianat pada parti dan perjuangan parti kita, dan tak boleh kita biarkan sebegini. Sebelum ini, bila mana telah ada beberapa ahli parlimen berbuat demikian, kita merujuk pada perlembagaan parti kita. Yang ada dalam perlembagaan parti kita ialah tindakan disiplin parti. Apa dia tindakan disiplin yang kita boleh buat? Kalau kita merasakan kita cukup marah, kita nak singkir dan buang mereka. Kalau kita buat begitu, lembaga disiplin pun tahu dan kita Majlis Tinggi tahu bahawa kalaupun kita ambil tindakan sedemikian, dia tak terlucut jawatan dia sebagai ahli parlimen. Takkan kita nak buat begitu? Sebab itu lembaga disiplin bagaimana yang kita ketahui membuat keputusan untuk gantung. Berapa lama gantung? Sampai maksimum yang dah digantung 6 tahun. Maknanya walaupun dia digantung, dia masih ahli bersatu. Jadi dalam keadaan yang tidak berapa menentu ini, Majlis Tertinggi membincangkan secara terperinci dan ambil keputusan bagaimana yang kita adakan pada hari ini untuk meminda perlembagaan parti. Saya sebutkan mereka ini adalah hipokrit. Jika mereka ingin untuk menyokong musuh, mereka patutnya keluar daripada parti. Dia buat kenyataan bahawa dia terpaksa menyokong kerana tak ada peruntukan. Kami yang jadi ahli parlimen adun-adun ni ada peruntukan. Tapi kerana semangat juang kita tak ada peruntukan, kita teruskan perjuangan kita. Bukan derhaka dan tidak setia pada parti. Ini PL tak senonoh. Ada juga suara-suara rakan-rakan kita yang ada di bawah ni menyatakan lain kali Tan Sri, bila nak pilih orang tu nak jadi wakil rakyat, tengok mereka ni setia ke tak setia. Tuan-tuan tahu macam mana nak tengok muka dia. Nampak okey, tapi nawai itu mereka tak baik. Baulah terserahlah niat jahat mereka untuk tidak bersama berjuang dengan kita. Jadi kalau itu patut dia keluar, tapi mereka tahu kalau mereka keluar, tindakan itu akan trigger apa yang disebutkan undang-undang anti lompat parti. Dan mereka terpaksa mengosongkan kursi parlimen masing-masing. Ini adalah sebagaimana menurut perkara 49A Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Persekutuan, bukan perlembagaan parti kita. They want to work with the enemy, but at the same time keep the seat. Nak kerja dengan musuh tapi nak simpan kursi. Kepala otak dia. This is unfair. And this is unbecoming dalam bahasa Inggerisnya. Kerana itu pada hari ini kita nak pindah perlembagaan parti kita supaya keahlian mereka terhenti. Terhenti mana terlucut dengan serta-merta. Dan selaras dengan perkara 49A Perlembagaan Persekutuan, kursi parlimen mereka dikosongkan. Setuju? Dan bila dikosongkan, pilihan raya kecil diadakan semula. Setuju? Jadi kita pulangkan semula mandat kepada rakyat di 6 buah kawasan. Dan saya harap tak ada lagi lepas ni kawasan-kawasan lain. Tak ada lagi. Bukan saja di parlimen, juga di adun. Kita ada 61 adun. 61 adun hari ini bersatu. Oi. Hebat. Jadi adakan pilihan raya
Rakyat tengok balik semula, muka yang pengkhianat ni dah tentu akan kalah. Kita bagi dia 0. Boleh tak? Kita tahu rakyat di bawah sana sekarang pun marah. Semua 6 kawasan ni marah. Tak mahukan mereka ni di situ. Tapi muka mereka tak malu. Saya yakin dengan pelbagai penipuan dan kegagalan kerajaan Madanon pada masa ini, Perikatan Nasional insya-Allah akan menang besar di semua kursi ini insya-Allah. Kursi inilah kursi bersatu. Dan saya yakin PAS dan rakan gerakan kita akan menyokong supaya kursi ini terus kekal pada calon baru yang kita akan letak situ dan menang sebagai ahli parlimen kita insya-Allah. Pindahan perlembagaan parti kita ini juga akan menghalang usaha jahat pihak Madanon. Untuk apa? Untuk nak membeli ahli-ahli parlimen kita seperti yang telah pun didedahkan oleh Yang Berhormat Tasik Telugur kita YB Atuk Wan Saiful. Bangun. Dia dah bercakap di parlimen. Walaupun ditegur oleh speaker, dia dah sampaikan kenyataan tentang apa yang berlaku terhadap beliau sebagai contoh yang mendapat berbagai-bagai tawaran, tapi tengok dia ada di sini. Wallahi 1 sen pun dia tak ambil. Tahniah kita ucapkan. Ini kejahatan pihak kerajaan yang ada pada hari ini. Dia dah ngata, dia dah ada 2/3 yang kau nak pergi, nak cari ni apa? Pasal dia tahu dia punya kedudukan pun tak sekukuh mana. Nama kerajaan perpaduan, tapi jelas terbukti tidak ada perpaduan di kalangan mereka. Betul tak? Macam kejahatan yang jelas dan nyata, kononnya mereka ni kata mereka menentang rasuah. Tapi mereka lah perasuah. Dalam kabinet ada perasuah. Dah kena 47 penduduhan. Dah dipanggil untuk bela diri. Diberikan DNA. Faham tak? Jadi saya nak ambil kesempatan nak ucap tahniah pada 25 ahli parlimen kita yang masih beristiqamah. Tak makan di pojok, tak makan di sogok, masih terus tegak berdiri atas prinsip perjuangan parti dan juga maruah diri mereka. Syabas dan tahniah kita ucapkan pada mereka. Saya yakin pindahan perlembagaan ini akan memperkukuhkan parti kita. Cuma saya nak ingatkanlah, bukan speaker kita, speaker yang ada kat Parlimen di Dewan Rakyat. Apabila bersatu nanti hantar notis supaya 6 kursi ini, kursi Labuan, Kuala Kangsar, Bukit Gantang, Jeli, Gua Musang dan Tanjung Karang ni dikosongkan. Janganlah speaker berdolak dalik. Kerana perlembagaan kita dah kata dia kosong dan terhenti. Secara automatik mengikut perlembagaan, kursi itu mesti dikosongkan. Pasal 6 ahli parlimen ni masih bersatu. Prosedur nanti lepas ni bila dah diluluskan oleh saudara, dibawa pada ROS dan disahkan oleh ROS boleh dilaksanakan, maka Seusahagung nanti akan hantar surat pada mereka nak tanya baliklah. Walaupun tuan-tuan tak setuju, tanya aja, kau nak sokong lagi ke tidak? Mana dah tahu dapat tarikh sekarang agak ni dia insaf. Aku dah sedar, aku minta maaf, nak balik semula. Nanti pihak parti lah akan timbang. Tak katakan kita nak timbang. Betul tak? Tapi kalau dia kata, ya masih sokong PMX, go. Pergilah. Kita sudah pun bersedia untuk menghadapi pilihan raya. Boleh tak? Mulai pada hari ini membuat persiapan-persiapan yang cukup lengkap. Jangan bergaduh apa-apa pun. Jangan kata nak jadi calon. Kita pilih yang terbaik.
Gerak kerja misi kemas dan pastikan kita menang 6-0 dalam pilihan raya kecil yang kita harap akan dilakukan dalam tempoh beberapa hari ataupun minggu ke hadapan. Jadi itulah saja yang saya nak ucapkan pasal pindaan belum lulus lagi. Jadi sebab itu saya nak minta supaya kita memberikan sokongan yang padu kepada usul nanti yang akan dibentangkan oleh Datuk Timbalan Presiden kita, akan disokong oleh beberapa pihak dan saya harap lepas itu akan diterima sebulat suara. InsyaAllah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersatu! 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 Allahu Akbar. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?